Ya, Yang Berhormat Macang. Azul. Terima kasih Datuk Pengerusi. Isu di hadapan kita adalah merujuk kepada jawapan oleh Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan kedudukan kurangnya penyertaan masyarakat bukan Melayu di dalam perkhidmatan tentera kita. 3 cabang perkhidmatan. Saya cuba letakkan balik kepada perspektif perbahasan kita. Sudah tentulah Kementerian Pertahanan, saya percaya, mempunyai gambaran yang lebih tepat dan menyeluruh tentang bagaimanakah punca sebenar keadaan ini berlaku. Saya sempat menyemak laman web Kementerian Pertahanan yang memaparkan angka-angka yang sememangnya menggambarkan jurang penyertaan yang cukup luas di antara masyarakat Bumiputera dan bukan Bumiputera di dalam penyertaan Angkatan Tentera. Saya percaya Datuk Pengerusi dan seluruh anggota Parlimen, kita boleh bersetuju bahawa isu keselamatan negara, isu pertahanan, isu keselamatan adalah isu yang seharusnya diberikan pandangan yang serius oleh seluruh ahli-ahli Parlimen berdasarkan pada perspektif yang betul dan tepat. Jauh sekali daripada niat dan percubaan untuk memanipulasikan keadaan ataupun untuk mempolitikkan suasana. Di Dewan ini juga semalam Yang Berhormat Menteri telah pun mengemukakan kenyataan kementerian atau dalam bahasa Inggeris ministerial statement yang menjelaskan kedudukannya. Kalau boleh Datuk Pengerusi, saya cuba memberikan gambaran kepada anggota Dewan seluruhnya bagaimana penyertaan yang menyaksikan jurang yang cukup besar dalam setiap cabang perkhidmatan. Pertama, saya meninjau sebentar tadi dalam laman web Kementerian Pertahanan daripada kekuatan anggota tentera. Sebagai contoh, tentera darat bagi pegawai yang keseluruhannya berjumlah 7,000. Kita tahu dalam tentera ni ada pegawai dan lain pangkat. Daripada 7,000 pegawai, komuniti Cina mewakili 1.4%, komuniti India mewakili 2.2%, dan lain-lain etnik 0.4%, memberikan peratusan penyertaan Bumiputera di peringkat pegawai ini dalam Angkatan Tentera ialah 96.2%. Ini yang saya maksudkan tadi, jurang yang besar. Bagi tentera laut ada 2,500 pegawai. Kaum Cina 2.7%, India 2.5%, lain-lain etnik 2.5%. Memberikan penyertaan Bumiputera ialah 94%. Begitu juga tentera udara, pangkat pegawai di kalangan Bumiputera ialah 93%, cuma 7 lain-lain kaum. Isunya ialah bagaimanakah keadaan ini berlaku. Sudah tentulah Dewan boleh diberitahu oleh Yang Berhormat Menteri fenomena ini wujud disebabkan oleh apa. Apakah kementerian telah pun melakukan kajian menyeluruh terhadap perkara ini? Apakah ianya kesan kota pengambilan bahawa penyertaan di dalam Angkatan Tentera tertakluk pada sistem kota? Kalau tidak, kenapa begitu dingin sekali sambutan? Apakah kerana sistem rewardnya yang tidak begitu menarik? Kalau itu berlaku, apakah kaedah untuk memberikan sistem perkhidmatan yang lebih dapat memancing minat penyertaan semua kaum? Ini perkara-perkara yang saya percaya kalau kita berikan tumpuan, ianya melampaui daripada kepentingan politik perkauman. Kerana ini isu keselamatan. Kita tidak bersetuju dengan fenomena ini. Negara jiran kita, Datuk Pengerusi, Singapura, memang berdepan dengan masalah ini. Satu rahsia umum bahawa penyertaan
di dalam perkhidmatan tertentu, kerana Singapura mengamalkan dasar pertahanan membina kekuatan lebih kepada tentera udara, forward defense. Kalau ada serangan musuh menjejakkan kaki ke pulau itu, bermakna Singapura tewas. Dan penyertaan lain daripada etnik Cina di Singapura untuk menyertai kekuatan tentera udara memang amat sukar. Itu faktanya. Saya percaya negara kita yang diasaskan oleh persefahaman kekuatan pelbagai kaum, sudah tentulah asas pengambilannya tidak akan bersumberkan kepada kaum mana kamu wakili. Kalau kita tengok dalam sejarah penerima pingat gagah berani, bukan sedikit etnik-etnik daripada kaum lain yang menerima darjah keberanian ini. Maknanya, suatu sweeping statement yang mengaitkan penyertaan yang kurang satu etnik terhadap sebab bahawa tidak punya semangat cintakan negara itu, boleh kita semak dan kita petikaikan lagi. Oleh itu, pada mengambil bahagian dalam perbahasan ini, Datuk Pengerusi, saya ingin menggesa Kementerian Pertahanan agar langkah dan tindakan yang lebih proaktif dalam kempen-kempen penyertaan ini hendaklah dilakukan secara menyeluruh dengan kempen-kempen yang lebih hebat, tanpa mengira masa dan tanpa mengira sekatan penyertaan kaum. Kalau itu boleh dilakukan, semakan terhadap ganjaran-ganjaran penyertaan dalam 3 sektor perkhidmatan ini. Sistem pertahanan kita, Datuk Pengerusi, kita sedia maklum, mengutamakan sistem kekuatan tentera darat berbanding laut dan udara. Apakah bentuk tawaran atau prospek penyertaan terhadap perkhidmatan-perkhidmatan di dalam pasukan tentera? Kalau ini boleh diterangkan dengan penuh tanggungjawab oleh pihak kementerian, saya percaya kenyataan-kenyataan yang boleh mengundang kepada tafsiran sentimen perkauman boleh kita lunakkan. Kerana itulah kementerian harus mengambil sikap berlapang dada untuk melihat bahawa duduk sebenar perkara ini tidak boleh dilihat dari sudut perkauman semata-mata. Ianya harus dilihat dari sudut tanggungjawab, keselamatan dan mempertahankan negara secara keseluruhan. Asas perpaduan di antara kita, sama ada anggota dalam Dewan di sebelah Barisan Nasional atau Pakatan Rakyat, ialah apabila ianya menyentuh tentang isu keselamatan dan pertahanan negara, saya percaya kita boleh meletakkan kepentingan politik di tepi. Kalau kita boleh mengambil sikap ini, ada perkara yang boleh kita setujui, ada perkara yang boleh kita sepakati, ada perkara yang boleh menjadi limit atau sempadan untuk kita politikkan. Barangkali kita terlepas cakap, barangkali juga kita punya maksud dan tujuan lain. Saya tidak punya keupayaan membaca lebih daripada itu, tetapi biarlah hari ini kita mengakui hakikat. Isu dan fakta di hadapan kita ialah penyertaan yang sangat kurang dari kalangan bukan Melayu dalam kekuatan pertahanan negara, yakni Angkatan Tentera. Kenapa ini berlaku? Apa puncanya? Sudahkah kajian dibuat? Apakah saranan penyelesaiannya? Setakat mana kementerian telah melakukan perkara ini? Ini antara perkara yang saya pilih dalam perbahasan ini, Datuk Pengerusi. Terima kasih.